Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Gunung Senyum yang terletak di Felda Jengka 25, Pahang, mempunyai ketinggian 486 meter iaitu 1594 kaki. Terdapat banyak tumbuhan herba di gunung ini yang mempunyai nilai perubatan yang memiliki 25 gua dengan pelbagai nama unik dan klasik terletak di tengah negeri Pahang. Antara gua yang menjadi pilihan pengunjung ialah Gua Tapa, Gua Gudang Kelawar, Gua Kolam 7, Gua Batu Merlak, Gua Kambing, Gua Gajah, Gua Silat, Gua Gong dan Gua Danau Impian. Selain itu, terdapat juga Gua Mayat, Gua Rangkak, Gua Sisik dan Gua Ular. Gua Kolam dipercayai menjadi tempat bersiram seorang puteri bunian suatu ketika dulu. Gua Nisan menyimpan 19 pasang batu nisan di dalamnya. Gua Merlap dikatakan pernah menjadi tempat tinggal orang bunian. Malah, penduduk turut mendakwa mengenai kehadiran batu bersinar yang tergantung di dalam gua itu. Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul nama Gunung Senyum ini. Antaranya, dikatakan semasa Sultan Pahang sampai di kaki gunung tersebut, baginda bertanya tentang nama gunung itu kepada para pembesar yang mengiringi baginda. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu mengenainya. Sebaliknya, para pembesar tersebut hanya mampu tersenyum. Bagi mengelak rasa malu dengan orang pembesar Pahang yang ada bersamanya, baginda menamakannya Gunung Senyum kerana gelagat pegawai istananya yang asyik tersenyum. Antara legenda paling terkenal di Gunung Senyum ialah mengenai kisah Tok Long, iaitu seorang lelaki berhati mulia. Tok Long yang dikatakan pernah mengahwini gadis bunian di kawasan gunung ini. Kisahnya begini. Kawasan ini pernah dihuni oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Tok Long. Difahamkan, Tok Long selalu berulang-alik ke kawasan ini untuk menjerat burung. Mengikut cerita lisan mulut ke mulut, Tok Long tidak berseorangan di kawasan tersebut. Dia ditemani komuniti orang bunian. Mengikut kisahnya, dia telah memperisterikan seorang isteri puteri bunian yang turut tinggal di situ. Sewaktu Tok Long menikahi isterinya, perkahwinan mereka telah dibantah oleh bapa isterinya yang juga merupakan raja di penempatan itu. Pun begitu, setelah dipujuk, akhirnya raja pun mengalah dengan pendirian puterinya untuk berkahwin dengan Tok Long. Bagaimanapun, sebelum puteri bunian dan Tok Long bersatu sebagai suami isteri, raja bunian telah mengenakan 3 syarat buat puterinya. Syarat pertama, puteri itu mesti mandi dalam 7 buah kolam yang kini dikenali sebagai Gua Kolam 7. Dikatakan keluasannya ialah 15 meter kali 30 meter. Terdapat 7 tingkat kolam yang menarik di dalam gua ini apabila setiap tingkat kolam memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap kali musim tengkujuh, air di dalam kolam ini akan melimpah keluar melalui setiap tingkat kolam. Namun punca terbit air berkenaan masih belum dijumpai. Pada 2015, dikatakan kolam itu sudah pun kering.
Syarat kedua pula, dia dikendaki mengeringkan diri dengan tiupan angin di dalam sebuah gua yang dikenali Gua Angin. Apabila berdiri di Gua Angin, memang kita dapat rasa angin bertiup perlahan ke badan kita dan kawasan di sekitarnya sejuk dan nyaman. Dan syarat yang terakhir, puteri tersebut mestilah mandi di bawah cahaya bulan yang berada di dalam gua terang bulan. Setelah memenuhi ketiga-tiga syarat tersebut, maka bersatulah mereka sebagai suami isteri. Pada masa yang sama, raja turut gembira dengan pernikahan anaknya, lalu menghadiahkan 2 buah taman kepada Tok Long. Taman tersebut adalah Taman Laut dan Taman Darat. Sehingga hari ini, kedua-dua taman itu masih lagi wujud. Selepas berkahwin, Tok Long memperolehi kelebihan apabila berupaya merawat pelbagai penyakit dalam kalangan masyarakat bunian. Tidak lama kemudian, Tok Long merindui kampung halamannya. Dia pun meminta izin isterinya untuk pulang ke kampung buat sementara waktu untuk bertemu dengan ahli keluarganya. Bagaimanapun, isterinya telah mengenakan 2 syarat yang mesti diikuti oleh Tok Long. Syarat pertama, Tok Long mesti berjanji tidak akan memberitahu sesiapa pun mengenai kewujudannya dan penempatan orang-orang bunian di kawasan Gunung Senyum. Syarat kedua, Tok Long hanya boleh tinggal di kampungnya tidak lebih daripada 1 bulan dan perlu kembali ke alam bunian selepas itu. Tok Long menerima semua syarat-syarat itu dan berjanji akan mematuhi janjinya itu. Namun setibanya di kampung halaman, penduduk berasa hairan dan pelik apabila melihat Tok Long menjadi seorang yang cukup kaya. Mereka juga hairan tentang kebolehan luar biasa yang dimiliki Tok Long yang dikatakan mampu mengubati pelbagai penyakit penduduk. Mereka pun terus mendesak Tok Long supaya menceritakan perkara sebenar. Pada mulanya, dia tidak memberitahu dan senyap apabila ditanya. Namun lama-kelamaan, selepas diasak dengan pelbagai pertanyaan, akhirnya Tok Long menceritakan mengenai kewujudan komuniti bunian yang mendampinginya. Akibat perbuatan melanggar syarat-syarat itu, sekembalinya semula ke Gunung Senyum, didapatinya komuniti bunian di situ telah gaib. Keindahan yang dinikmatinya selama ini bertukar kosong dan dipenuhi hutan rimba serta semak samun. Terkejut dengan keadaan itu, dia cuba menjejaki isterinya, tapi malangnya dia tidak menjumpainya. Namun selepas tiba di sebuah tempat yang dikenali sebagai Danau Impian, Tok Long melihat kelibat isterinya. Dia cuba mengikut jejak kelibat itu, namun semakin dia hampir, semakin jauh kelibat itu dan akhirnya terus menghilang. Kerana terlalu kecewa, Tok Long dikatakan telah menggali sebuah lubang dan mengabdikan diri kepada Tuhan hinggalah ke akhir hayatnya. Kini, kawasan lubang yang digalinya itu terletak di Gua Makam Tok Long. Akibat melanggar janji, Tok Long gagal menemui kembali isterinya di alam bunian, menyebabkannya mengambil keputusan bertafakur di situ sehingga meninggal dunia. Kubur di Gua Makam Tok Long dikatakan bukti kisah lama yang diperturunkan dari generasi ke generasi. Disebabkan cerita mitos berkenaan, ia menjadi tarikan pelancong dari luar negara, terutama Jepun, untuk berkunjung dan meneroka keindahan Gunung Senyum, termasuklah kunjungan daripada pelajar sekolah menengah serta penuntut universiti tempatan. Pengunjung inap desa yang menetap sekitar Temeloh, Jengka dan Maran paling kerap memilih Gunung Senyum sebagai destinasi wajib lawat untuk melihat sendiri
sejauh mana kebenaran cerita mitos yang digembar-gemburkan. Gunung Senyum terletak berhampiran Sungai Pahang dan boleh didatangi melalui jalan darat daripada Temerloh atau Jerantut. Jika melalui Pekan Kuala Krau, pengunjung perlu menyeberangi Sungai Pahang menggunakan perkhidmatan bot yang diusahakan oleh penduduk tempatan. Dari kajian ekologi, hutan lipur ini juga dikatakan menyimpan sejarah kehidupan manusia zaman Mesolitik. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.